Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Okey, cikgu nak sambung part yang kedua kertas 1 MRSM. So video cikgu ni hanya 10 hingga 15 minit. So cikgu cuba nak bincang 10 soalan. So kita start dengan soalan yang ke-11. Apakah cara terbaik untuk mengurangkan risiko pelaburan? So macam mana kita nak kurangkan risiko pelaburan? So dekat sini pelajar kena take note bila sebut saja pelaburan, pelajar belajar 3 lah. Pelaburan. So kita ada hartanah. Okey, kita ada bursa saham, sesaham dan kita ada saham lah yang pelajar belajar Okey, so pelaburan ni simpanan kita lah. Okey. A guna pinjaman peribadi totally tidak betul tidak boleh mengurangkan risiko pelaburan. Okey, yang kedua guna strategi pemurataan. Pemurataan ni maksudnya pelaburan tetap lah. Pelaburan tetap. Okey, maksudnya dia simpan katalah dia labur 2000. So setiap bulan 2000. So yang tu pun tidak boleh mengurangkan risiko. Okey, melabur dalam saham syarikat. Okey, dan tak tepat dan yang paling tepat sekali pelbagaikan portfolio. Pelaburan portfolio ni kertas kerja lah. Kertas kerja maksudnya melabur dalam banyak cabang lah. So yang tu boleh mengurangkan risiko pelaburan. Okey, settle yang ke-11. Okey, kita pergi kepada soalan 12. Okey, jadual 1 menunjukkan langkah kerja yang perlu dilakukan untuk menjadikan M sebagai subjek dari persamaan 3 tolak MP sama dengan M per Q. So dekat sini kita ada proses dia. Macam mana 3 ni. Okey, hasil jawapan macam ni. Okey, so kita tengok proses dia. Okey, kalau kita pergi kepada jawapan, so dia ada dua dekat sini Dia ada sama ada dia start dengan T ataupun start dengan U. So untuk soalan ni pelajar kena try and error yang mana yang patut dulu sama ada T dulu ke U dulu. Okey, kalau T dulu kita tengok cikgu tunjuk satu contoh. Darabkan kedua-dua belah persamaan dengan Q. So maksudnya yang ni darab dengan Q, yang ni darab dengan Q. So kita akan dapat dekat sini 3Q tolak MPQ sama dengan MQ. Yang ni darab potong je M saja. So kita akan dapat macam ni lah. Okey, kalau kita start dengan T. Okey, kalau kita sambung dengan Z, darab mana Z darab dengan negatif 1. Maksudnya yang ni darab negatif 1, yang ni pun darab dengan negatif 1. Macam tak ada kepentingan Okey, kalau kita tengok skema jawapan yang cikgu ada. So, jawapan dia ialah C lah. Okey, C ni pelajar boleh tengok satu-satu. Okey. Kalau kita tengok start dengan U ni, dia tolak 3 kepada dua-dua belah persamaan. So, kalau tolak 3, maksudnya dekat sini kita tolak 3. Kat sini pun kita tolak dengan 3. So, ni 3 tolak 3 habis. So, dia akan dapat negatif MP sama dengan M per Q tolak 3. Ni step yang pertama U ni. Okey. Lepas U, kita pergi kepada Z. So, kita darab dengan negatif 1. So logik lah kalau kita darab dengan negatif 1 yang ni. Sebab kita nak buang dia punya persamaan. So dekat sini kita akan dapat 4. Dapat MP sama dengan negatif M per Q. Okey, tambah dengan 3. So kita akan dapat step macam ni. Kalau Z. Okey, selepas tu kita boleh pergi kepada Y. Okey, tambah M per Q pada dua-dua belah persamaan. So, kita tambah M per Q. So, pelajar kena buat proses dia satu-satu. Kalau tambah M per Q, so kita dapat macam mana. So, ni proses dia lah. So, cikgu bagi jawapan sebab proses penyelesaian dia ni
agak panjang yang memerlukan pelajar try and error. Okey, settle soalan yang 12. Okey, kita pergi kepada soalan 13. Soalan 13 ni hitung julat. Julat mudah lah. Okey, so set data yang paling besar. So, kita ada 131. Paling kecil kita ada 100. So, 131 tolak dengan 100. So, kita dapat D lah. 31. Okey, nombor 14. Nombor 14, so kita ada persamaan. Bila dapat soalan macam ni, kita buat dua persamaan lah. Tambah 7Y sama dengan 6. So, lagi satu persamaan, 5Y tolak 3X sama dengan 6. Kalau pelajar nak mudah, pelajar susun balik je. Susun X dekat depan, Y dekat belakang. So, kalau kita susun balik, dia akan jadi macam ni lah. Tambah 7Y sama dengan 6. So, negatif 3X tambah 5Y sama dengan 6. So, kita selesaikan dia menggunakan kaedah penghapusan. So, kalau penghapusan tu kita tengok kat sini, dia just tambah lah. Tambah tolak jadi tolak habis. So, 7Y tambah 5Y, 12Y sama dengan 6 tambah 6, 12. So, Y sama dengan 12 per 12 sama dengan 1. So, Y1 dekat mana ada? Kat sini sahaja ada. So, jawapan dia B. Mudah sangat-sangat. Okey, kita pergi kepada soalan 15. Okey, rajah 2 menunjukkan sebuah plot titik bilangan buku yang dibaca oleh ahli kelab buku permata pada tahun 2020. So, ni bilangan buku lah yang dibaca oleh kelab permata. Okey, 25% daripada ahli kelab membaca kurang daripada N buku. Cari nilai N. Macam mana kita nak cari nilai N? So, kena kiralah 25% dulu daripada bilangan pembaca buku dekat sini. So, 2, 5, 6. So, 1, 2, 3, 4, 5. 6 dengan 5. 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20. So, kita kira 20 kali 1, 20 kali 5. 25 bahagi 5. So, dapat 20. Okey, so bermakna 20 orang baca kurang. 25 bahagi 5, 5 lah. Kenapa 20 pula? Subhanallah. 5 Maksudnya 5 orang baca. Maksudnya kena cari sebab dekat sini kurang. Kurang. So 5 kalau kita tengok kat sini 1, 2, 3, 4, 5. Maksudnya kurang daripada 5. Maksudnya 7 lah jawapan dia. So pelajar faham dekat sini Okey. So kita sambung. Yang ni senang je ni. Okey. So, soalan yang ke-16. Okey, soalan 16, sudut ABC 95 darjah di mana AB dan C adalah titik-titik di atas lilitan suatu bulatan berpusat di O. Okey, so sekarang ni dia kata sudut ABC berada di lilitan bulatan. So, mudah kalau sudut dia 95. Kalau macam ni sudut 90 kan. So, 95 dia besar sikit lah. So, kalau cikgu buat macam ni, bulatan macam ni. Okey. So, bulatan. So, dekat sini A, dekat sini B, dekat sini C. A, B, C. So, sudut dekat sini dia dah bagi 90, 95. Okey. Sebab dia kata ABC ni berada di atas lilitan suatu bulatan. Okey, soalan dia hitung sudut OAC. Macam mana nak cari OAC? So, kat sini O lah. O, A, OAC. Kita nak cari kat sini sudut kat sini. Okey, so sekarang ni, yang ni ialah satu bulatan satu bulatan. So, pelajar kena tahu bila sudut dekat sini 95, sudut di pusat bulatan hujung sebelah sini. Okey, 2 kali ganda 95. So, kat sini 100, 190. So, satu bulatan 360. So, dekat sini kita ada 170. Ni kan segitiga.
So 170, 180 tolak 170. So kita akan dapat 10 bagi 2. So sudut kat sini 5 ya. Sebab soalan dia nak OAC. So jawapan dia ialah A. Mudah sangat-sangat. Okey, kita pergi kepada soalan yang terakhir lah. Soalan nombor 17 hari ni. Cikgu nak bincang sebab masa dah 10 minit. Okey, ungkapkan nilai ni sebagai satu pecahan tunggal. So dekat sini mudah kalau kita jumpa nombor kuasa 2 sempurna, mudah. So dia akan jadi kalau 25, 5 kuasa 2 lah. Tolak dengan so 2 kuasa 2, 4 pi kuasa 2. So kalau kita jumpa macam ni, dia akan jadi macam ni lah. 5 tolak 2 pi, 5 tambah dengan 2 pi. Mudah je kat atas tu. So, per dengan 18 PQ. Okey. Lepas tu kalau bahagi, kita tukar kepada darab. So, terbalikkan dia 4P. Per dengan kat sini kita boleh bawahkan dia ya. Ataupun kita faktorkan terus lah. So, kalau faktorkan terus, cikgu nak keluarkan 2 lah. So, akan dapat 2P tolak dengan 5. So, mudah untuk cikgu potong nanti. Okey, so sekarang ni dah settle dekat sini. So, kita selesaikan dia. Okey, so yang ni cikgu bawa dia ke depan lah. Cikgu terbalikkan dia untuk jadikan dia 2P tolak 5. So, dekat sini akan jadi negatif 2P tolak dengan 5. Okey, so 5 tambah dengan 2P. So, dekat sini cikgu potong terus. 2 kali 2, 2 kali 9. So, P dengan P cikgu potong. So, cikgu akan tinggal 9. 9Q sama dengan kat sini cikgu dah potong habis dah. Yang ni pun cikgu nak potong juga. Yang ni dengan yang ni dengan yang ni. Okey, so bila cikgu potong, so yang tinggal sekarang ni 2, cikgu potong juga 2. So, akan dapat negatif 5 tambah 2 P. Ni bracket per dengan 9 Q. Okey, so jawapan dia ialah D. Okey, so rasanya sempat sampai soalan yang ke-17 saja. Soalan 18 pun mudah sangat-sangat. Cikgu akan sambung kepada part yang ketiga lah. 18, 19 dan 20. Okey, itu saja daripada cikgu. Harap video cikgu membantu agak terkejar-kejar tapi rasanya boleh memahamkan pelajar lah. Okey, itu saja daripada cikgu. Terima kasih. Assalamualaikum.